Kemudian kamu mintalah dengan Allah untukku wasilah, iaitu satu kedudukan yang istimewa dalam syurga yang tidak layak kecuali untuk seorang saja daripada hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba itu. Akulah hamba itu. Sesiapa yang minta dengan Allah untukku wasilah itu, mestilah dia dapat syafaat, yakni syafaat aku. Di sini tidak terang lagi, nanti kita akan jumpa akan datang. Seterusnya riwayat daripada Abi Abdurrahman yakni Al-Hubuli dari Abdullah bin Amr, bahawa ada seorang lelaki kata kepada Rasulullah, dia kata apa? Orang-orang muazzin ini telah melebihi kami, jadi dapat fadilat ataupun kelebihan lah, keutamaan yang kami tak dapat lah. Sebab takkan semua nak baik belakang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kata, kamu katakan serupa hak mereka tu kata. Apabila selesai, kamu mintalah apa yang kamu nak, tu'tah, nescaya akan diberikan kepadamu apa yang kau minta tu. Jadi kata lagu tu, bila kata lagu tu, maknanya seseolahnya daripada zahir hadis ini, tak ada adalah kelebihan muazzin itu daripada kamu, jadi sama adalah kamu dengan dia. Bahkan kalau dia tu berhenti sekat ban tu saja, tak ada buat apa-apa dalam pada tu, kamu pula berdoa, lebih kamu pula je. Sebab dia kata kalau kamu minta, kamu akan diberikan. Lagu mana? Nampaknya tak ada kelebihan lah pula muazzin sini. Itulah sifat hadis dhaif lagu tu lah. Itu sifat hadis dhaif. Cuba kita perhati dalam sanad dia. Qala haddatsana Ibnu Wahb an Huyai. Situ Huyai itu. Huyai an Abi Abdurrahman yani Al-Hubuli. Haknya Huyai. Imam Ahmad kata ahadithuhu manakir, hadis-hadisnya mungkar. Bila kata mungkar itu maknanya dia tu sendiri dhaif lah. Wa qala al-Bukhari fihi nazar, mana dia perlu dipertikaikan lah, mana perlu dilihat, perlu diberi perhatian. Diberi perhatian itu maknanya kerana kurang lah begitu. Nasai berkata tidak kuat. Ibnu Ma'in kata laisa bihi ba's, tak apa dia. Ibnu Adi kata arju annahu la ba'sa, saya harap tak apalah. Mana tak apa kuat lah tu. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan dia ni thiqah. Kalau kata thiqah bukan bermakna dia ni hujah lagi. Mana dia tak boleh menyamai muazzin tu ke mana-mana pun tak boleh. Berdasarkan hadis ni tak boleh kita kata orang yang tidak baik tu pun dapat kelebihan serupa je. Sebab apa? Hadis ni tak kuat nak lawan hak lain-lain banyak lagi tentang kelebihan muazzin tu, tak boleh. Cuma kita boleh kata seperti mana perkara-perkara lain lah. Orang yang tidak pergi hijrah, dia boleh juga pahala hijrah. Orang yang tidak pergi haji, dia boleh juga pahala haji. Orang yang tidak begini-gini, banyaklah yang seumpama itu. Ni pun lagu tu juga, dia dapat pahala jenis dari jenis pahala yang diperolehi muazzin itu. Mana tidak kata tak boleh langsung dak. Kelebihan yang muazzin dapat tu jenis mana Allah SWT nak bagi kepada dia, daripada jenis itulah juga. Kalau kita kata dalam dunia ni misalnya dia akan dapat hadiah berupa duit, maka orang ni pun dapat hadiah berupa duit jugalah. Tapi duit tu kalau hak tu 1,000, hak ni 10 riyal misalnya, ataupun hak ni 100, tapi dari jenis duit juga. Itu mana? Itu kita selalu jumpa dalam hadis. Dia kata dapat pahala seperti ni, dapat pahala seperti berjihad, dapat pahala. Kalau lagu tu tak payah pergi berjihad. Tidak makna lagu tu. Sebab kita kalau dalam dunia ni kak, kalau kita hadiah tu jenis buah misalnya, jenis buah durian ataupun jenis gapo-gapo lah kita, jenis tu. Tetapi nilai dia tidak sama. Gitu. Jadi ulama-ulama takwilkan gitulah.
Nak kata sama 100% tidak. Tidak, sama sekali tidak. Kalau lagu tu tak ada kelebihan adalah waktu asal tu. Seterusnya riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, sesiapa yang dengar muadzin ucapkan tasyahud itu, yang ini mengikut riwayat yang kedua ni, riwayat selepas tu, dia kata gini, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ni bila selesai dua syahadah itu, muazzin sebutkan, dia pun sebut lagu ni. Bukan maknanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, lepas muazzin sebut tu dia kata ni, tak. Lepas muazzin sebut dua syahadah tu, baru dia kata tu. Sebab apa? Sebab sini ada wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tu, kata ada. Maknanya semestinya selepas syahadah yang kedua tu, semestinya selepas tu. Kalau sebut sebelum pada tu, macam mana dia mendahului? Sebab dalam hadis disebut ketika dia dengar, yakni selepas dia dengar kedua-dua tu baru dia ucapkan hal ni. Dalam hadis ini juga tidak menyebutkan bahawa disebutnya apa yang diucapkan oleh muazzin itu. Mana tak apa. Itu menunjukkan tidak wajib jawab tadi lafaz azan tu. Ni hadis ni salah satunya. Selain daripada hak muslim tadi, ni walaupun ada kemungkinan boleh kita kata dia jawab juga, lepas tu baca ni juga boleh juga lagu tu. Tapi zahirnya, jelasnya dalam hadis ni dia tak ada kata tu. Nabi SAW kata dia ucap seperti muazzin tu, ucap dulu lepas tu dia kata ni, tak ada. Maknanya kalau tak kata ni pun tak apa juga. Begitulah kira-kira. Kalau nak kumpul kedua pun tidak ada mana-mana hadis yang melarang, tidak ada. Jadi boleh juga kalau dia kumpulkan kedua tu. Yang ni bila muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia kata wa ana, aku juga bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sahaja, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusannya, hambanya dan utusannya. Dan seterusnya dia sebut lagi tu, ghufira lahu, sesiapa yang mengucapkan begitu diampunkan dosanya. Diampunkan dosanya. Ini dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa kecil. Sebab kalau dosa-dosa besar tu seperti kita maklum dah. Ini maknanya dosa-dosa kecil. Mana tempat-tempat ataupun cara-cara untuk menghapuskan dosa ni banyak yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya hadis diriwayatkan dari Aisyah bahawa Rasulullah SAW apabila mendengar muazzin bertasyahud, dia pun kata wa ana, aku pun, ataupun aku juga, yang bersaksi, yang supaya kamu bersaksi. Itulah hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW itu ditaklifkan, diperintahkan supaya bertasyahud juga. Bukan tasyahud ni untuk umat dia saja, untuk dia sendiri punya lah juga. Kadang-kadang dia sebut asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah hak rasmi, hak disebutnya. Kadang-kadang dia sebut wa asyhadu anni rasulullah. Boleh berlaku, mana dalam hadis ada berlaku tu. Jadi kalau dia kata Muhammad Rasulullah tu, tidak orang lain lah, dia sendiri dah. Bukan Muhammad tu orang lain, dia cerita pasal orang lain, dia dah lah. Buktinya di tempat yang lain dia kata anni Rasulullah, bahawa aku adalah Rasulullah. Seterusnya ini riwayat ni, riwayat Sayyidina Umar tu, riwayat Sayyidina Umar tu. Di sinilah dia sebut tadi, apabila muazzin tu kata hayya 'alas salah, dia kata la haula wala quwwata illa billah. Riwayat ni